Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunna al-masjida kama muni'at nisa'u bani Israil. Qala faqultu li Amrah anisa'u bani Israil muni'na al-masajid, qalat na'am. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Aisyah berkata, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat apa yang orang perempuan lakukan di dalam masjid, sudah pasti Nabi Muhammad akan mencegah mereka daripada memasuki masjid, seperti mana perempuan-perempuan Bani Israel yang dilarang. Qala faqultu li Amrah, lalu seorang tabi'in bertanya kepada seorang perempuan yang bernama Amrah, Anisa Bani Israel muni'na al-masjid, qalat na'am. Apakah perempuan Bani Israel dihalang daripada memasuki masjid? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, ya, benar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada malam ni kita bertemu di surau kita untuk kita sambung pengajian hadis kita dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan kuliah hadis kita Sahih Muslim ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas hari itu, kita ada bincang berkenaan dengan saf sembahyang. Kita ada sebut dalam hadis hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada ajar pada kita macam mana kita nak pilih imam. Tu nombor satu lah. Imam ni yang kita nak pilih ni orang yang macam mana? Nombor satu, kita kena pilih orang yang aqra'uhum li kitabillah. Orang yang kita nak tolak jadi imam ni, yang paling utamanya kita tolak orang yang baca Quran dia bagus. Kalau semua baca Quran tu bagus, kita kena pilih pula siapa yang banyak mengamalkan sunnah. Kalau semua baca Quran bagus dan semua ni mengamalkan sunnah dengan bagus, ketika itu kita kena pilih siapa yang lebih awal hijrah. Hijrah ni zaman dulu sekarang ni dah tak timbul isu hijrah. Okeylah, kita andaikan kalau semua tu sama ni segi hijrah, ketika itu kita akan pilih siapa orang yang paling tua yang paling tua. Tu timbul masalah orang yang berumur ni, yang layak jadi imam ni kategori yang keempat. Yang nombor satu tu kena pilih orang yang baca Quran dia bagus. Budak kecil kalau dia jadi imam dan semayang dia betul, sah, syarat rukun dijaga, dia budak lagi belum baligh, lepas tu dia jadi imam, semayang jemaah tu sah. Semayang jemaah tu adalah sah kalau jadi imam. Cumanya nisbah kepada budak, dia tak wajib sembahyang. Budak ni dia belum baligh, dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang dalam keadaan dia tidak baligh, sembahyang dia sah. Budak ni kalau dia pergi buat ibadat haji sebagai contoh kan, dan masa dia pergi tu dia belum baligh, ibadat haji dia sah. Kalau dia buat amalan tu cukup dengan syarat dan rukun tu kan, ibadat haji dia sudah dikira sebagai sah. Cumanya kalau kita nisbah pada dia yang dia budak lagi, yang dia tu belum baligh, wajib ke dia buat ibadat haji? Tak wajib lagi sebenarnya, tapi tetap dikira sebagai sah. Orang miskin ni tak wajib pergi ke Mekah sebab dia miskin. Sebab yang dikatakan ke Mekah ni, man istata'a ilaihi sabila,
yang buat haji ni apabila dia mampu untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba dalam keadaan miskin dia pergi juga. Sah tak ibadat haji dia? Sah. Walaupun dia tak wajib buat ibadat haji sebab dia miskin, tapi bila dia buat cukup syarat dengan rukun, ibadat haji dia dikira sebagai sah. Supaya juga budak-budak budak kecil jadi imam, semayang dia rukun syarat cantik habis dah. Cumanya dia belum balik lah contoh. Wajib semayang bagi dia tu tak ada. Tapi kalau dia semayang dan dia jadi imam dalam keadaan syarat dan rukun tu dia jaga, semayang jemaah itu adalah sah. Tu kena faham elok dah. Walaupun dia tak wajib semayang, tapi kalau dia semayang ikut prosedur dia, sah semayang dia. Hukum dia begitu. Okey, jadi bila kita jadi imam, orang nombor satu tolak ni adalah orang yang kita kena lantik jadi imam ni. Dia guna kalimah lantik. Ada anak selalu guna kalimah tolak, orang tak faham. Hari tadi orang tanya, apa maksud tolak ustaz? Dia boleh tanya pula soalan tu. Maksudnya kita lantik jadi imam. Lantik jadi imam ni nombor satu adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Quran dia. Itu satu. Yang keduanya berkenaan dengan saf. Kita ada sebut saf ni dia ada dia ada afdal dia. Afdal saf yang paling afdal ni saf yang paling depan. Saf yang paling afdal adalah saf yang paling depan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawasanya kalau orang tahu kelebihan yang ada pada saf yang pertama, sudah pasti mereka ni sanggup mengundi untuk dapat saf pertama. Dalam hadis istishama ni mengundilah. Dia mengundi panggil apa kan? Kalau dia boleh undilah. Kalau dia tahulah kelebihan yang ada pada saf yang pertama. Maksudnya saf pertama ni penting lah, saf pertama ni. Kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya itu kita ada sebut berkenaan dengan saf kanak-kanak. Saf kanak-kanak ni ulama khilaf. Syekh Albani rahmatullah alaih ni antara ulama Islam dalam dunia Islam moden ni mengatakan saf kanak-kanak ni tidak ada. Tu ulama yang kata tak ada lah. Sebab dia tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita berkenaan dengan saf itu. Yang pertamanya hadis tu menyebut dalam kerangka sembahyang jenazah. Yang ni ada seorang sahabat dia budak lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia ni pergi semayang jenazah dekat satu kubur bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kata dia duduk kat belakang. Duduk kat belakang. Jadi orang guna hadis tu kononnya ada saf kanak-kanak. Tapi bila Syekh Albani dia punya penilaian, dia kata tak, hadis tu dalam kerangka semayang jenazah, bukan solat biasa. Jadi itu khusus untuk solat jenazah. Jadi tak boleh nak samakan dengan semayang kita ni. Itu Syekh Albani lah. Cuma yang ulama-ulama yang sebelum ni yang lain-lain tu mengatakan saf kanak-kanak ni ada sebab rujuk pada hadis saf kanak-kanak dalam isu sembahyang jenazah. Dia kias. Jadi yang duk amal tu dia pakai hujah tu lah. Yang keduanya hadis yang lain dia orang duk berhujah mengatakan ada saf kanak-kanak ni. Syekh Albani jawab hadis-hadis lain ni semuanya tak kuat. Disebabkan tak kuat, makanya Syekh Albani rahmatullah alaih ni dia mengatakan saf kanak-kanak ni tidak ada. Saf kanak-kanak ni tidak ada. Makanya kalau saf kanak-kanak ni tidak ada, kanak-kanak masuk sekali dengan orang ramai lah. Masuk. Lebih-lebih lagi Syekh Albani punya hujah, kalau kanak-kanak pun boleh jadi imam, kenapa kita letak saf lain untuk kanak-kanak? Budak tu dia belum balik. Lepas tu kita tolak jadi imam, semayang jemaah dia susah Kalau lah semayang jemaah kanak-kanak yang dia jadi imam tu dikira sebagai saf semayang jemaah itu, kenapa ada saf kanak-kanak khusus pula? Ni hujah lah. Hujah daripada Syekh Albani rahmatullah alaih. Masa tu kita nak pakai, pakailah masa tu. Kalau ada masjid dia buat, dia punya pasal. Ada masjid tak buat pun, tak jadi apa masalah pun. Tapi kalau anda secara peribadi, anda cadangkan masuk sah orang tua sekali. Sebab dia kalau duduk ramai-ramai tu, nanti dia buat geng kat belakang. Dia buat geng, dia buat gelak, dia buat lawak kat belakang, dia berlari sama dia. Jadi benda lain lah gitu Dia kalau dengan bapak ni lain sikit bapak dia ke tepi tu, dia nak berlari tu, dia beringat banyak lah. Sebab bapak dia kat tepi tu. Ni bapak kat depan, anak kat belakang, dia jumpa geng, dia buat persatuan kat belakang. Jadi dia elak kan. Masa budak-budak dulu dekat surau Kampung Melayu Sungai Buloh. Kampung Melayu Sungai Buloh tu ada satu surau. Namanya Surau Zahidiyah. Surau Zahidiyah ni dulu surau yang tak buat Jumaat, sekarang dah boleh buat Jumaat. Surau tu anak budak-budak dulu, masa anak budak-budak dia ada seorang orang tua jaga surau tu. Orang panggil Pak Long kat dia. Pak Long Allahyarham meninggal lah. Pak Long ni dia tua, cara dia berpakaian, tengok muka dia, style dia bercakap iras-iras dengan Allahyarham Tok Guru ni Abdul Aziz. Dia ni anak budak-budak ni memang popular lah. Kita budak-budak
kalau duduk kat kampung tu, kalau mengaji Quran, mesti mengaji dengan Pak Haji ni, Pak Long ni. Pak Long ni anak murid dia ramai, anak murid dia. Jadi antara anak murid dia anak lah. Mengaji. Kita ni budak-budak, bila nak sembahyang jemaah kat surau ni, Pak Long ni dia akan pegang rotan duduk kat belakang. Dia pegang rotan dekat pintu tunggu. Pak Imam tu sembahyang, masa rakaat kedua baru dia masuk sembahyang jemaah. Kalau budak-budak tu duduk berlari kat belakang, memang dia sebat kat situ. Dia sebat Pak Long. Jadi mak bapak, dia pasal Pak Long ni orang tua, dia jaga situ daripada dia muda lagi. Lepas tu orang tua-tua yang kaki masjid tu pun, itu pun anak-anak murid dia. Jadi bila Pak Long ni sebat budak-budak ni, bapak pada budak tak boleh nak marah. Sebab bapak budak tu pun anak murid dia. Cerita Ni anak budak-budak dululah, meninggal lah orang tu ni. Pak Long ni dah meninggal. Pak Long Razali orang panggil. Nama dia. Laraham lah. Jadi kadang-kadang bila kita WhatsApp kanak-kanak, ni budak-budak ni dia berlari tau, dia bising lah apa kan. Jadi disebabkan nak elak yang bising tu, kalau anak cadangkan supaya saf kanak-kanak ni tak ada, biar budak-budak ni masa saf sekali dengan orang tua. Selamat awal-awal lah. Cumanya masa duduk saf tu pun kita pun kontrol lah budak tu. Jangan awak tak tahu lari ganggu orang tua lain pula. Duduk tengah semayang dia duduk berlari. Yang ada orang ni dia letak spek mata dekat depan. Betul pergi pijak spek. Tak terganggu kawan tu. Kan? Jadi kena beringatlah, kena beringat insya-Allah. Itu kita dah bincang dalam kuliah kita yang lepas hari tu insya-Allah. Okey, hari ni insya-Allah ana bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada seorang muslimat pada zaman tabi'in. Muslimat pada zaman tabi'in. Muslimat tu nama Amrah binti Abdurrahman. Nama dia Amrah binti Abdurrahman. Amrah ni dia kata dia ni dengar Aisyah radhiyallahu anha ni, iaitu isteri Nabi sallam ni, ada bagi tahulah. Isteri Nabi sallam nama Aisyah ni, dia ada bagi tahu yang dengar perkataan daripada Aisyah ni perempuan yang bernama Amrah binti Abdurrahman. Amrah ni dengar apa yang Aisyah bagi tahu. Aisyah radhiyallahu anha ni dia bagi tahu, dia kata taqulu law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunnal masjida kama muni'at nisa'u bani Israil. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tengok apa yang orang perempuan dok buat dalam masjid ni, sudah pasti Nabi Muhammad ni akan halang orang perempuan daripada duduk atas masjid seperti mana perempuan-perempuan Bani Israel dihalang duduk dalam masjid. Ni kata Aisyah radhiyallahu anha lah, kata Aisyah. Bila Aisyah kata lagu tu menyebabkan orang yang dengar Aisyah cerita tu, dengar Amrah ni dengar. Amrah ni cerita balik. Amrah ni bila dia cerita, ada orang yang dengar daripada Amrah. Orang tu namanya Yahya. Yahya ni dia pergi tanya kepada Ummu Amrah. Dia kata apa? Anisa'u Bani Israel muni'nal masjid. Dia kata betul ke orang perempuan Bani Israel memang tidak diizinkan naik atas masjid? Soalan. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Amrah, na'am, betul. Memang orang perempuan Bani Israel ni dihalang naik di atas masjid. Hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni secara literal ni kita boleh faham, nampak macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tak berapa selesa orang perempuan naik atas masjid. Kita baca sekali tu kan. Macam Nabi Muhammad ni dia tak bagi orang perempuan naik atas masjid. Tapi bila kita fikir balik, kita renung, bukan mutlak Nabi Muhammad tak bagi orang perempuan naik masjid. Nabi Muhammad sallam ni dia tak bagi orang perempuan naik masjid ni ada sebab-sebab tertentu. Ada perangai-perangai tertentu yang menyebabkan Nabi Muhammad sallam ni tak bagi orang perempuan naik atas masjid. Itu pemahaman daripada hadis ni lah, secara literal dia. Nombor satu kita nak kupas perempuan ni kalau dia nak atas masjid ni kita tak boleh halang. Tu nombor satu kita kena ingat dululah. Sebelum anda nak faham betul-betul pada hadis ni, nak kupas betul-betul pada hadis ni, kita bahas nombor satu, orang perempuan ni kalau dia naik atas masjid ni macam mana segi hadis Nabi sallam. Ada satu hadis Nabi, Ibnu Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, kanat imra'atun li Umar tashhadu salati subhi wal isya'i fil jama'ah fil masjid. Pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni, orang perempuan pada zaman Umar ni dia rajin pergi ke masjid sembahyang subuh, sembahyang isyak. Sembahyang subuh, sembahyang isyak pada zaman Umar. Jadi dia orang ni rajin pergi masjid. Dan dia orang pergi ni untuk solat jemaah. Faqila laha lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yughar. Jadi bila ada orang perempuan buat macam tu, menyebabkan ada sebilangan orang ni mengatakan bahawasanya Umar ni sebenarnya halang.
Umar tu sendiri konon dia ni tak berapa selesa kalau ada orang perempuan naik atas masjid. Jadi bila dia orang cerita begitu tu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ni dia perjelas balik. Dia bila perjelas tu dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada berkata. Apa kata Nabi sallam? Lam tamna'u ima Allahi masajidallah. Nabi Muhammad sallam kata jangan kamu halang orang perempuan nak memakmurkan masjid. Jangan kamu halang kepada orang-orang perempuan apabila mereka mahu memakmurkan masjid. Tu hadis Maksudnya kalau orang perempuan ni dia nak naik atas masjid, kalau ada orang halang tu, kita kena ingat sebenarnya tak tepat menghalang. Orang perempuan naik atas masjid diizinkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Yang kedua, dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar juga, yang ni dia dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata salatul mar'ati fi baitiha afdalun min salatiha fil hujratiha wa salatiha fi makhda'iha afdalun min salatiha fi baitiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata orang perempuan ni kalau nak kira afdal dia semayang, yang tempat yang terbaik ni kat mana? Kalaulah antara masjid dengan rumah, lagi baik dia orang semayang kat dalam rumah. Kalaulah dalam rumah dengan dalam bilik, tempat yang terbaik dia orang semayang ni dalam bilik. Faham tak? Tapi jangan semayang dalam almari pula. Semayang almari kacau. Nak cerita dia makin tersembunyi tu lagi baik bagi orang perempuan. Hadis tu dia bukan menggambarkan orang perempuan tak boleh semayang atas masjid. Hadis dia secara tak langsung kita boleh faham bahawasanya orang perempuan ni kalau dia nak semayang dekat masjid ni boleh, cumanya tidak afdal. Faham Boleh tapi tidak afdal. Tu kena clear elok Jadi kalau orang kata tak boleh, sebenarnya tak tepat pemahaman yang mengatakan orang perempuan tak boleh semayang dekat masjid. Sebab kita tak jadi masalah benda macam ni. Sebab kita jadi masalah. Tapi kalau pergi kat Pakistan, Afghanistan, masalah. Dari Pakistan, Afghanistan ada masalah. Orang perempuan di atas masjid semayang jemaah ramai ni ada masalah. Kalau kat Pakistan Kat Afghanistan pun lebih kurang. Kat Malaysia tak jadi masalah. Kat negara Arab tak jadi masalah. Kalau pergi kat Mesir tu biasa orang perempuan ni semayang jemaah. Kalau pergi dekat Maghribi, Maroko lagi dahsyat. Orang Maroko ni dia pakai seluar jeans, dia pakai baju, dia pakai elok lah, tapi pakai seluar jeans ketat. Orang perempuan dia semayang jemaah pakai seluar ketat tu. Sebab kita mana ada macam tu kan. Dekat sana boleh tengok orang perempuan pakai seluar ketat, dia pergi semayang jemaah perempuan ni. Ada nganga kita Syekh. Pergi ke sana memang nganga. Oi lain macam geng-geng sini. Dia mazhab Maliki ni orang perempuan ni kaki tu tak payah tutup pun tak apa kalau semayang. Kita ni timbul masalah tutup tak tutup kan. Masalah kita. Dia tak jadi masalah tutup tak tutup. Makanya kalau kita ni mari semayang ni nak pakai stokin lah, kalau pakai itulah, kalau pakai kain kelubung tak jadi masalah. Sebab kaki tu dah tertutup dengan kain kelubung tu. Ni kalau dia nak pakai biasa, dia kena pakai stokin. Maliki tak jadi masalah, tak pakai stokin pun tak apa. Dia semayang stokin tak, ni perempuan lah, bukan orang lelaki ni. Tak jadi masalah dalam mazhab Maliki lah. Dan di Maghribi ni, orang Maghribi ni bermazhab Maliki. Tu orang Maghribi Ni segi pengamalan fiqah lah insya-Allah. Jadi orang perempuan ni nak naik atas masjid sebenarnya tak jadi masalah. Kita kena clear kat situ Dia ada satu lagi tau. Orang perempuan pergi ke kubur. Tu isu. Dia masjid ni tak jadi isu. Yang jadi isu ni orang perempuan pergi ke kubur. Tu jadi isu. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la'anallahu zawaratin minan nisa. Nabi kata Allah Taala laknat kepada orang-orang perempuan yang pergi ziarah kubur. Zawaratin minan nisa. Penziarah-penziarah di kalangan orang-orang perempuan. Zawarat sini ziarah kubur. Orang ni dia baca hadis tu, dia tengok literal. Dia baca terjemahan, dia tak faham body hadis Nabi tu. Bila dia baca secara terjemahan, perempuan tak boleh ziarah kubur. Dia letak bulat macam tu kan. Padahal kalau orang belajar ilmu bahasa Arab, dia ada beza di antara kalimah zairat dengan zawarat. Zairat ziarah biasa-biasa ni. Tapi kalau zawarat ziarah dan meratap. Faham? Jadi Nabi Muhammad yang kata tak boleh itu bukan semata-mata ziarah. Yang Nabi Muhammad kata tak boleh tu ziarah dan meratap. Itu maksud dia. Tapi kalau dia pergi ke kubur, ziarah kubur tanpa meratap, yang tu tak jadi haram. Dia kena clear tu, kena clear. Orang hari ni dia yalah masalah dia baca hadis bagus, belajar hadis ni bagus. Tapi dia tak ada disiplin ilmu hadis. Itu yang tak bagus. Dia nak cerita fiqah bagus. Mengaji kitab fiqah, ngajilah bagus. Nak mengajar kitab fiqah, mengajar tak ada masalah apa pun. Tapi dia tak ada disiplin ilmu fiqah. Itu masalah. Dia tak ada disiplin ilmu tu
Orang nak mengajar ni boleh mengajar semua Nak bersyarah semua boleh bersyarah. Malaysia ni antara negara yang orang senang nak jadi ustaz. Malaysia. Betul, Malaysia ni mudah nak jadi ustaz. Dia mari duk ceramah lebih kurang, baca Quran, berasak-rasak, boleh goreng, orang panggil ustaz lah. Malaysia. Pergi kat negara Arab nak jadi agamawan ni bukan senang. Nak jadi ustaz ni dia memang mahir. Yang dikatakan ulama tu kan. Nak jadi ulama tu, nak kata engkau ulama ni macam mana? Hei, susah je nak jadi ulama tu. Kat Malaysia senang, masuk persatuan ulama. Bayar RM5 persatuan ulama. Ulama lah kita ni. Masuk persatuan ulama bayar RM5 tu kan dia punya yuran pendaftaran. Masuk persatuan ulama tu tengok jalan ulama kita. Itu kat Malaysia. Jadi kat Malaysia ni nak jadi ustaz ni, orang nak panggil ustaz yang katakan agamawan nak boleh mengajar fiqh ni cukup senang. Dan kadang-kadang dia tak ada kemahiran dalam bidang sesuatu ilmu, tu masalah. Maka keluarlah pandangan-pandangan ganjil-ganjil, fatwa-fatwa pelik-pelik. Yang kadang-kadang kalau orang belajar dengar lah, manalah kau rembat kitab mana kau baca tak tahu kan. Yang lain tau. Contoh anda buat. Anda cerita banyak tempat dah ni. Cuba anda sebut kat sini pula. Orang sebar yang viral berkenaan dengan qaza. Qaza ni yang potong rambut sikit-sikit tu kan. Berapa ramai orang kata haram? Haram. Qaza ni potong rambut pang lah kat sini. Sini panggil pang. Kalau orang Kelantan dia panggil bojeng. Orang Kelantan bojeng. Kenapa dia panggil bojeng aku pun tak tahu. Kat sini bojeng ni kalau terjemah ikut bahasa betulnya bohjan. Bohjan ni merapu. Kan? Tapi rambut dia yang kita potong sikit-sikit tu. Hadis tu ada Nabi Muhammad SAW melarang daripada qaza. Hadis lah. Okey, hadis tak ada masalah. Cumanya masalah bila dia bubuh poster qaza, hadis qaza, dia bubuh gambar belakang tulisan tu gambar orang potong rambut sikit-sikit. Lepas tu dia bubuh stokor sebiji. Haram. Tu yang kacau. Dia bubuh stokor haram. Dia tak kata haram tu macam mana ke apa kan. Pun tersebar. Masuk dalam Facebook. Masuk macam-macam masuk. WhatsApp habis pakai masuk. Jadi sebenarnya betul ke haram? Tu soalannya. Yang ni problem. Orang bubuh hadis. Tapi dia tak ada disiplin pengajar ilmu hadis. Itu masalah dia. Nabi Muhammad larang. Bukan mesti haram. Kadang-kadang Nabi larang. Tak haram. Larang. Tapi dalam kerangka makruh. Faham? Larang. Memang larang. Makruh pun larang juga. Haram pun larang juga. Larang macam mana? Soalan ataupun yang baru ni. Pokemon Go. Ni isu juga kan. Dr. Zul Bakri. Dr. Zul Bakri ni orang baik Ana cakap terang-terang. Orang duk maki dia kat dalam Facebook tu. Ana rasa orang tu tak kenal siapa Dr. Zul Bakri ni. Zul Bakri ni orang akhlak dia tinggi. Kalau kita bisa dengar kuliah dia, kita tahulah dia orang macam mana Ana dengan Dr. Zul Bakri ni Ana baik dengan dia lah. Ana baik Ni 19 hari bulan ni nak pergi ziarah dia. Dia pun jemput mari pejabat mufti. Ana pergi ziarah lah insya-Allah. 19 hari bulan ni kita pergi ziarah mufti Mufti ni kena ziarah juga jangan pergi anti tak tahu pasal mufti-mufti. Ada mufti yang kita nak marah tu marahlah. Tapi janganlah sampai anti mufti terus. Tak apalah. Jadi Dr. Zul Bakri ni orang baik. Okey, orang tanya soalan dekat dia berkenaan dengan Pokemon Go. Aku nak sebut pun tak erti. Pokemon Go kan. Ni benda apa orang main aku pun tak tahu. Orang tanya Ana lama dah. Ana tak nak jawab. Ana rasa tajuk ni buang masa pada Ana lah nak jawab benda ni. Rasa ada tajuk lagi besar kita nak bincang kan. Macam IMDb tu sedap juga bincang. GST yalah sebab orang politik macam tu. Kan? Jadi benda-benda macam tu rasa tak payah kot. Tapi dia sebagai mufti, orang tanya soalan dekat dia. Yang tanya tu bukan seorang, bahkan ramai. Dia kena jawab. Sebagai mufti kan, dia kena jawab. Jadi bila orang tanya, Dato' Zul ni orang cermat. Dato' Zul ni, Dato' Zul Bakri ni seorang yang cukup cermat. Kalau dia nak keluar satu fatwa, satu pandangan fiqah, dia takkan keluar tentu pasal. Pernah dia mengajar ni, orang boleh bayang seorang mufti, alim, PhD lagi, tulis buku ni, berpuluh-puluh buku dah menulis, ni Dr. Zul ni. Orang boleh tanya soalan fiqh masa tengah mengajar, dia dengar, yang ni saya tak pasti, nanti bagi seminggu saya baca buku dulu, lepas tu saya datang bagi tahu balik jawapan. Kan canggih jawapan tu. Mufti Syekh, ustaz yang tak ada doktor ni, ustaz mengaji syariah tak apa nak lepas ni, bagi tanya soalan, tak tahu je rembat dah. Tapi nak cerita canggih Dr. Zul ni, apa tahap tu? Jadi, Ana ni letak satu tanggapan antara mufti kat Malaysia yang paling cool. Ana guna istilah cool. Budak muda kan suka kalimah cool, tak skema, tak poyo. Tu sekarang tu. Kan? Dia memang tak poyo. Bila orang tanya tentang Pokemon Go, dia apa benda ni? Nombor satu, dia kaji dulu. Dia pergi cari fatwa-fatwa ulama negara luar. Dia dengar apa kata Qardawi, apa pandangan ulama Saudi, apa pandangan ulama di Azhar.
Dia semak, dia buat kesimpulan. Dia ambil dah pandangan. Dia dah dapat pandangan, dia sendiri pergi ni apps Pokemon Go tu, dia sendiri download. Ni Dr. Zul ni. Dia download ni, dia tengok main. Oh, macam ni cara main. Ni Dr. Zul ni nak cerita ni mufti wilayah ni. Dia tengok macam ni main. Lepas tu dia pergi semak pula berita-berita. Bila tengok berita, rupanya ramai orang ni kena langgar ke kereta sebab main Pokemon Go. Duk berjalan tengok handphone, geram langgar kereta. Tak pasal-pasal kan. Jadi bila ada benda macam tu, dia kata, ini kita kena elak. Dia pun tulislah satu kesimpulan yang dia punya pandangan lah daripada apa yang orang tu tanya soalan. Bila kita tengok tulisan tu, dia tak kata haram pun. Cuba perhati balik statement ni. Dia tak kata haram, sikit pun tak ada kalimah haram dalam tu. Dia mencadangkan, menganjurkan supaya orang Islam jangan main. Menganjurkan supaya orang Islam jangan main. Tu lebih kurang ayat dia. Kalimah haram tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi, berita ni masalah pemberita lah. Dia kadang-kadang wartawan ni, yang telefon kita tanya soalan ni, wartawan tu dia tak kuasai ilmu tu. Anda cakap terang sebab anda selalu terlibat dengan wartawan. Ada seorang wartawan perempuan Cina. Dia bukan Islam. Masa isu rogol isteri. Ingat tak? Malaysia ni ada pernah bincang tau, rogol isteri. Pening aku nak jawab. Rogol isteri, kita kalau rogol isteri mampu habis jantan. Telefon. Dia bercakap dengan Ana ni 45 minit cakap dalam telefon. Sebab apa? Sebab nak kata yang pertama, terma rogol ni tak akan berlaku sesama suami dan isteri dalam tradisi orang Islam. Dalam Quran, hadis, dia tak ada terma rogol ni. Rogol terhadap suami dan isteri ni tak berlaku. Tak ada. Rogol ni mesti melibatkan antara dua orang yang tidak berkahwin. Itu rogol boleh berlaku. Suami isteri tak akan berlaku. Tapi kalau bersetubuh dengan isteri, lucah pula tajuk ni. Bersetubuh dengan isteri dalam keadaan paksaan, hukum ada. Hukum tu sama ada makruh ataupun haram. Haram tu bila datang haid, kau pergi setubuh juga dia. Haram lah. Makruh, dia tu tak datang haid, dia penat, kita nak setubuh juga dalam keadaan isteri ni tak rela. Makruh. Ni, Minah perempuan ni, saya mau tanya satu soalan boleh? Apa dia? Makruh tu apa? Mampu. Aku nak syarah makruh tu berapa benda. Dia bukan Islam, tak boleh nak marah kat dia. Sebab dia bukan Islam Jadi kita pula mengisyarah makruh ni macam ni makruh satu cerita balik. Macam kita orang Islam tak biasa dengar, kita faham dah makruh ni apa. Ni orang kafir tak pernah dengar kan. Makruh tu apa? Kita cerita balik makruh ni begini. 40 minit syarah kat dalam telefon. Kalau aku kuliah tu habis dah satu bab tu. Tapi nak cerita, itulah wartawan. Dia tak tahu kadang-kadang apa tu makruh. Jadi dia pergi faham, dia sebut dilarang, haram lah kot. Mufti menganjurkan supaya jangan main. Jadi mufti menganjurkan haram kot. Dia faham lagu tu. Masuk berita haram. Masuk berita Bila jadi berita haram, orang taruh sekan. Orang buat nganjing ke mufti bomba mana ni tak ambil pot. Ada seorang mamat mana tahu pergi WhatsApp kana. Takkan tak ada komen ustaz? Mufti dah kena serang kawan ustaz tu. Engkau. Dia tu dia lah apa libat dengan aku. Ni problem juga ni. Dia marah ke orang lain tapi dia serang aku. Apa kaitan aku dengan mamat tu? Kau serang mamat tu dah lah, jangan serang aku. Susah je kadang-kadang. Macam Dr. Astri Zainal Abidin, mufti Perlis. Ada kadang-kadang ada orang tak setuju dengan dia. Tapi dia maki Ana dalam WhatsApp. Ana kata usah maki aku, maki mufti tu lah, maki aku pula. Kan? Pergi maki Ana. Sampai Ana kata, Pak Haji tu aku kenal lah. Sebab Pak Haji tu dia baik dengan Ana dan dia tahu Ana kawan dengan Dr. Astri. Harapan dia bila dia maki Ana, bolehlah Ana forward ke mazhar. Tak ada kerja aku tak ada kerja aku ni, tidak diberi gaji untuk forward orang punya SMS. Dia bagi maki bomba Ana kata Ji, pergi maki sendiri. Jangan libatkan Ana. Okey. Aku duk kawan dengan mazhar, kau pergi maki macam ni, aku pergi forward dengan aku pula mazhar marah, tak ada kerja. Dia ada pun macam tu. Hamba Allah seorang ni pergi serang Ana dekat WhatsApp. Ana ni WhatsApp ni jangan buka. Sebab grup tu berlambak. Kalau sekali buka tu handphone tu jam. Sebab dia mula masuk WhatsApp baru, apa yang baru-baru tu kan. Jadi kita jangan buka. Dia buka tengok dia maki. Ana pun tak apalah aku jawab. Ana pun katalah sebenarnya bila orang serang Ana tu, Ana tak baca lagi mufti punya statement. Ana pun buka mufti punya statement. Bacalah dalam fatwa dia tu dekat laman web dia tu, baca. Ana rasa orang salah faham banyak. Masalah ni kadang-kadang yang menilai itu mereka yang tidak ada pemahaman tentang disiplin ilmu fiqh. Itu masalah.
Ana tulis benda tu dalam Facebook ana lah. Ana buat misal contoh senang. Dalam Islam, menjual anggur itu adalah halal. Menjual anggur itu adalah halal. Tapi membuat arak adalah haram. Menjual anggur kepada pembuat arak haram. Faham tak? Asal menjual anggur itu adalah halal. Membuat arak adalah haram. Apa hukum menjual anggur kepada pembuat arak? Haram, walaupun asalnya adalah harus. Faham tak? Contoh lain anda buat, orang yang kecil manis. Minum air yang manis ni tak haram. Minum air yang manis tak haram. Tapi kalau orang yang ada penyakit kecil manis, dia minum air manis, haram tak agak? Boleh jadi haram. Sebab dia dah kena penyakit kecil manis. Kau pergi bubuh pula air manis, pakai jalan terus ya. Faham tak? Maksudnya dia kena tengok konteks. Bagaimana menjual senjata halal, tak apa. Kalau kita ni contoh buat senjata kan, kita ada kilang senjata, kilang senapang. Kita buat senjata, kita jual, tak haram. Kalau haram, macam mana kau nak berniaga jual senjata kan? Jadi menjual senjata tu tidak haram, halal. Tapi menjual senjata kepada musuh, apa hukum? Haram. Faham tak? Dia kena clear logik tu. Logik tu kita kena faham elok. Jadi main game Pokemon tu tak haram. Tapi kalau main game Pokemon sampai kena langgar, itu haram. Faham tak? Main game Pokemon, betul ke sebenarnya? Pokemon. Main game Pokemon Go tu sambil memandu, lagi haram. Betul? Yang tu bukan cerita main game Pokemon sebenarnya. Main WhatsApp sambil buat kereta pun haram. Betul? Anda pergi musafir hari tu kat Penang, tumpang kawan seorang, dia buat kereta Syekh laju 120. Lepas tu dia punya handphone tu letak dekat panggil apa tu, letak depan kan. Dia buat kereta tu boleh balas WhatsApp. Allah. Aku astaghfirullah. Kau berhenti biar aku bawa kereta. Mamat ni dia boleh buat kereta laju 120 tu, dia boleh balas WhatsApp. Kata gila Mamat ni. Ni bahaya Syekh. Isunya bahaya. Jadi hukum main WhatsApp tu bukan haram, main WhatsApp tu. Tapi kalau main WhatsApp ketika membawa kereta yang boleh membawa kepada aksiden, itu haram lah. Faham Jadi bila kita baca balik fatwa Dr. Zul Bakri tu, anda baca dia guna terma saddu zara'i'. Anda faham? Ramai orang salah faham fatwa dia. Bila guna kalimat saddu zara'i', maksudnya dia bukan nak kata game tu haram. Dia nak kata ramai orang main game ni tu kena langgar kereta tu. Ramai orang main game tu jatuh logam. Kan ada dekat mana? Dekat Amerika mana. Dia main game tu dia tak sedar tepi tu ada parit. Dia berjalan jalan ke dalam. Kan? Ada pula duk main game jalan, dia tengok yalah macam mana dalam tu aku tak tahulah. Tapi aku tengok dalam video tu lah. Dia berjalan, dia tengok handphone ni. Dia sebab dia nampak Pokemon tu kat depan tu kan. Dia kejar, kereta datang. Terkejut ni break. Langgar pokok kereta. Sebab mamat ni game Pokemon. Tengok menyusahkan orang. Faham Jadi kalau itu yang berlaku, tak pelik lah Dr. Zul tu mengatakan hukum elaklah daripada main game Pokemon. Betul maksud dia. Faham Tapi kenapa ada orang komen yang lain macam tak faham apa mufti tu cakap? Bermaksud orang tu tak ada disiplin ilmu fiqah. Faham tak? Kita ni belajar fiqah satu, tapi disiplin ilmu fiqah tu pun penting. Baca hadis tu satu, disiplin dalam memahami hadis Nabi SAW pun penting. Barulah agama tu kita faham dengan cara yang betul. Ni kalau tak ada disiplin pakai rembat dia. Ada hadis memanglah ada hadis. Cuma hadis tu cara faham dia macam mana? Tu soalan dia. Faham Macam dulu orang pernah bincang, boleh ke tidak kita nak tegur pemimpin secara terbuka? Ada geng, tak boleh. Haram kita tegur pemimpin sesebuah negara secara terbuka. Tak boleh. Demo-demo ni haram kata dia. Tanya kenapa haram? Hadis Nabi. Oh, ada hadis. Apa hadisnya? Man arada an yansuha li sultanin fala yubdina lahu alaniyah. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata barang siapa yang nak menegur seorang pemimpin itu jangan lakukan secara terbuka. Lepas tu pegang tangan dia, lepas tu bisik dekat dia. Weh, masa bila kita boleh bisik kat telinga Perdana Menteri Malaysia ni? Kan? Ni datang kat sini kita, aku tak boleh, aku ada tanggungjawab sebab isu 1MDB, aku kena tegur dia. Dah ramai ni semua nak pergi tegur, semua pergi bisik kat telinga dia. Last sekali terjadi tak bisik juga. Betul kan? Jadi hadis tu macam mana sebenarnya? Yang ni masalah. Hadis ada, cara faham hadis tu salah. Faham tak? Hadis tu tak salah, cara faham hadis tu salah. Hadis tu kalau kita baca sambungan belakang tu,
Dia ada perbualan di antara sahabat dekat situ. Apa perbualan tu? Dia kata, Allah khosyaita ya Hisham an taqtulakas sultan. Dia kata, kau tak takut ke Hisham? Ni seorang sahabat tu nama Hisham. Berbual dengan seorang lagi ni. Mut'im nama apa? Ghanam apa bunyi kat belakang. Jadi dia ni tanya pada Hisham ni, Hisham, kau ni duk tegur secara terbuka ni, kau tak takut ke nanti pemimpin tu pergi bunuh kau? Soalan dia. Jadi rupa-rupa yang dikatakan tak boleh tegur secara terbuka tu jika implikasinya kau dibunuh. Tu maksud dia. Faham tak? Tapi kalau tak ada implikasi dibunuh, macam kita demonstrasi tu, tak ada siapa nak bunuh kita lah. Pergi demonstrasi ramai-ramai. Yang tu tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi SAW. Faham tak? Maksudnya hadis ada, hadis sahih. Cara faham tu yang tak sahih. Faham tak? Jadi hadis sahih satu part. Cara pemahaman yang sahih tu pun penting. Barulah hadis tu dipaham mengikut kerangka yang sebenar. Islam jadi cantik lah. Yang jadi tak cantik ni lah, dia bukan isu tak ada hadis, tak ada Quran. Yang jadi tak cantik ni cuma cara pemahaman tu salah. Tu masalah. Lepas tu kena clear balik hadis-hadis Nabi ni cara pemahaman dia. Sebab tu Ana ni mana-mana pandai tekan. Kita nak mengajar, pastikan kita faham disiplin ilmu yang kita nak ajar. Nak ajar ilmu tafsir, ajarlah, tak ada apa-apa. Baguslah mengaji kan. Tapi disiplin ilmu tafsir tak ada, lepas tu goreng tu pasal berapu kan. Rosak agama. Agama yang baik jadi tak baik. Ni masalah berlaku di dalam masyarakat. Anda beringatlah benda macam ni insya-Allah. Benda ni jadi ketakutan tau kat negara barat. Kesalahan orang Islam yang lakukan kesalahan tu hanya sedikit. Last sekali Islam yang besar tu menyebabkan orang Islam lain yang dapat dapat bahana. Mana baca surat khabar semalam, sinar harian dekat kat Amerika. Dua ni Muslim, tapi Muslim Amerika tu lah. Naik kapal terbang. Masa naik kapal terbang tu adalah dia angkat telefon sikit sebelum kapal terbang nak berjalan tu kan. Sebelum kapal terbang nak berjalan tu dia angkat telefon. Bila angkat telefon ni kapal terbang mana boleh. Kalau kapal terbang nak berjalan kita mana boleh angkat telefon. Tapi lah Minah tu tak perasan. Dia pun angkat telefon. Bila angkat telefon datang pramugari pergi tegur dia. Bila tegur tu dia tersebut Allah. Dia sebut muslimat ni. Ni bukan orang Islam, bukan orang Malaysia ni, orang Amerika, Muslim Amerika lah. Ni dia kata Allah, disebab kata Allah tu dengar disebut Allah tu. Ni pilot tu diberitahu oleh pramugari, stop kapal terbang yang berjalan sebab ada orang Islam dalam ni. Orang jadi takut dengan Islam sekarang. Betul tak? Orang dengar Allah ni, oh tu jangan-jangan, ni teroris ni. Dia dah nampak Islam ni agama teroris. Bila sebut teroris, Islam. Teroris, bila sebut Muslim, teroris. Ni dah berlaku dalam kalangan orang Islam ada. Dalam dunia orang melihat itulah Islam hari ni. Sebenarnya, apakah orang Islam mesti teroris? Kita teroris ke kita? Kita ni Muslim kan? Kita ni ganas ke? Kita suka bunuh orang tak tahu pasal? Kita tak ada amal macam tu. Kita orang kaki masjid surau ni, kita Alhamdulillah ada sifat rahmat. Kawan-kawan kita contoh ada masalah kewangan, kita boleh bantu. Punya tak teroris ni kita ni. Punya rahmatnya kita tu kan. Kawan-kawan kita kadang-kadang ada orang naik motor jatuh bermum jatuh. Kita ni nampak kita pergi tolong. Walaupun yang jatuh motor tu bukan orang Islam, orang kafir sekalipun. Maksudnya tak terorisnya kita tu. Rahmatnya kita tu, kita ni. Tapi yang perangai teroris ni berapa ramai? Tak ramai yang perangai teroris ni suka harbi-harbi ke orang tu kan. Harbi sana, harbi sini. Habis nak harbi ke orang. Kafir sana, kafir sini. Yang dia pergi tuduh tu orang Islam. Tu masalah. Tu anak buang dengan seorang kawan kat Kelantan. Ada seorang cikgu ni. Cikgu dia bukan ustaz, cikgu tapi otak dia lagi baik daripada ustaz lah. Ni cikgu ni. Cikgu tu kata apa? Dia kata, yang anak kenal Islam ni ustaz, dia kata cikgu ni. Anak kenal Islam ni yang dok baca Quran hadis. Nabi Muhammad mula-mula sekali berdakwah. Ni tengok orang kafir ni fikir macam mana nak bagi yang kafir-kafir tu jadi Islam. Tu kafir tu, bagi mari kita ajak mari masuk Islam. Hari ni Islam semua. Tapi dia fikir macam mana nak kata kafir ke orang tu. Berlaku tak agak-agak? Berlaku je. Sebenarnya Nabi ajar ke macam tu? Tu soalan ni. Nabi ajar ke kafir-kafir ke orang? Kita ni ada perangai tak bagus. Orang Islam sendiri ni ada perangai yang tak bagus. Kafir ke orang. Islam dah kata kafir. Kafir dah, harbi pula tambah belakang. Betul tak? Nabi Muhammad tengok kafir macam mana nak bagi Muhammad ni kalau garang tak garang. Buktinya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Betul kan? Umar tu dia punya garang tu jumpa orang lempang Syekh Umar tu. Zaman kafir ni lempang masa dia kafir jumpa orang Islam, kau Islam lepas sebiji. Nak cerita Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad dia tengok Umar, dia bukan tengok Muhammad ni kita kena bunuh ni, kita bubuh harbi sebiji. No, Nabi tak macam tu tau. Apa Nabi Muhammad? Nabi doa. Allahumma izzat Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ni dengan salah seorang daripada dua orang yang bernama Umar.
Umar masuk Islam. Alhamdulillah. Nampak eh? Cara fikir tu A. Kita fikir bostan belakang. Tak macam Nabi langsung cara fikir. Ubah cara fikir ni. Biar fikir macam Nabi SAW. Jadi bila kita tuduh orang harbi lah, dia problem tuduh harbi nanti, nak bunuh lah, Islam jadi ganas. Akhir sekali, kesalahan 2-3 orang, habis orang Islam lain jadi mangsa. Pasal tak? Ini kelemahan. Aku cerita benda lain pula. Aku nak cerita hadis ni. Apa ni, masa anak belajar Pakistan. Ni masalah ni Taliban lah. Masa tu Taliban dekat Afghanistan. Anak belajar Pakistan. Masa anak belajar Pakistan tu, Taliban merintah Afghanistan. Masa anak belajar Pakistan tu. Masa tengah belajar, Taliban tak merintah lagi. Masa zaman anak belajar ni, kita ingat balik. Ada satu sejarah besar. Patung Bamiyan. Besar patung tu kan. Satu bukit tu dia pahat buat patung. Punya canggihnya orang Afghanistan dulu. Zaman Hindu dulu. Buddha bukan Hindu, Buddha. Afghanistan ni, bila Taliban merintah, dia tengok bom yang ditinggalkan oleh Soviet tu banyak sangat. Dia panggil harta ghanimah. Dia lawan Soviet, Soviet ni kalah, tinggal Afghanistan. Tinggalkan bom-bom, peluru-peluru ni. Jadi bom tu banyak sangat. Dia kata nak buat apa dengan bom? Dia tengok patung, dia tengok bom. Kita guna bom ni, bom patung. Ni geng-geng Taliban ni. Dia pergi ambil bom tu, bom yang Soviet tinggal dulu, dia pergi letak dekat patung, dia pergi bom. Bom. Meletup ke? Meletup, tapi patung tak pecah, Syekh. Kaki sebelah lah. Patung tu, gambar patung, kaki patung tu yang lain semua okey. Patung untuk perang. Anda ingat masa tu, yang mula-mula sekali buat statement kritik tindakan Taliban ni adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi punya statement cukup cantik masa tu. Dia kata apa? Hari ni Taliban, kamu runtuhkan patung Buddha, esok orang Buddha bunuh orang Islam. Ambil kau. Taliban, betul kata Qaradawi. Sebab apa? Lepas pada tu pun berlaku. Kita ingat tak sejarah orang Islam dibunuh di selatan Thai? Dekat Takbai, ingat tak? Itu kesan daripada tindakan Taliban yang tak cermat. Ni, dia pergi bergaduh dengan Qaradawi pula. Qaradawi ni pergi kat Pakistan masa tu. Masa tu anak duduk Pakistan. Masa tu. Dia pergi ke Pakistan, minta supaya wakil Pakistan tolong bawa dia pergi jumpa dengan Mullah Omar. Dan masa tu Mullah Omar ni Amirul Mukminin Taliban masa tu lah. Dia tak panggil khalifah pun, tak panggil, dia panggil Amirul Mukminin. Ambil kau istilah. Pergi. Ni Mullah Omar ni tak nak jumpa Qaradawi, yang wakil dia Maulana Syed Saqif. Jumpa ni berdebat. Qaradawi siap bagi tahu, tak nak pakai. Kami mempertahankan akidah. Qaradawi tu dia tuduh ulama asnam, dia panggil. Ulama asnam ni ulama berhala. Oh, punya jahat mulut orang Islam. Ni kata perjuangan Islam, mulut ni macam longkang. Dia boleh kata dekat Qaradawi tu ulama ul asnam, ulama berhala. Yang Qaradawi cakap tu betul. Apa berlaku lepas pada tu? Tengok berapa ramai orang Islam jadi mangsa. Betul tak? Kesan. Dia bercakap, dia tak fikir tau. Hanya segelintir manusia, orang Islam yang tak cermat, menyebabkan orang Islam di tempat lain tu menjadi mangsa. Ni berlaku, Syekh. Sebab tu kita orang Islam ni kena perhati elok lah. Beringatlah. Kadang-kadang bergaduh ni bukan tajuk Islam sangat, tajuk lain. Tapi sebab yang lakukan tu adalah orang Islam, dengan isi Islam tu kena. Betul tak? Tu masalah. Benda ni kita kena berhati-hati. Ana cakap terang, ana berani cakap macam ni sebab ana buat kajian tentang terorisme. Dia dekat Malaysia ni, dia ada satu badan namanya Iman Research. Iman Research, nama badan. Dia ni diminta untuk buat kajian tentang terorisme. Apa itu keganasan dan kenapa orang Islam banyak terlibat. Ana ni dijemput untuk jadi pengkaji dalam tu, penyelidik. Ana buat kajian tentang terorisme. Kita pergi jumpa orang, pergi bersembang, kita dengar, dia bukan rosak agama. Agama tak rosak. Ni masalah orang fikir macam ni rosak. Perangai 2-3 orang macam ni lah menyebabkan Islam tu dilihat sebagai agama teroris. Nampak? Anda pesan elaklah kita janganlah terlibat macam ni. Belajar Islam ni kita kena clear dalam pemikiran kita, Islam agama rahmat. Ingat situ. Islam ni agama kebajikan. Islam ni agama nak bagi orang jadi baik. Kita letak tanam, tiba-tiba ada orang cerita Islam yang dia baca Quran, baca hadis, tapi kalau kita fikir kalau aku amal juga ni ganas ni. Kalau aku amal juga ni tak rahmat ni. Aku amal ni zalim ni. Yang tu bukan Islam. Ingat situ Kita letak kita punya frame tu, frame cara kita berfikir tu, nak tahu yang orang tu cakap betul ke tidak, frame dia rahmat ke tidak, adil ke zalim, kebajikan ke tak kebajikan, rahmat atau betul. Kita fikir yang tu, itu frame dia. Kalau orang tu baca Quran, dia baca hadis, keluar daripada frame tadi, yang tu bukan ajaran Islam. Faham senang. Mana-mana pun kita kena kempen macam tu.
supaya Islam kita ni tak rosak. Islam tak rosak, kita ni orang Islam ni yang rosak. Betul tak? Wala'idzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Cukup merepek tu, sini balik. Alright. Jadi cerita orang perempuan dia nak naik atas masjid ni tak salah. Tak salah. Ana sebut tadi pasal orang perempuan pergi ke kubur. Dia pergi kubur tak salah orang perempuan. Hadis Nabi Muhammad tu, Nabi kata la'anallah zawaratin minan nisa. Nabi guna kalimah zawarat. Zawarat maksudnya meratap, berziarah kubur dan meratap. Faham Jadi kalau dia pergi ziarah kubur dan tak meratap, maka tidak dikategorikan sebagai larangan. Faham tu hadis Nabi insya-Allah. Jadi yang kedua, persoalan yang timbul, orang perempuan apabila timbul sembahyang hari raya, mana lagi afdal bagi orang perempuan? Sama ada dia pergi sembahyang raya berjemaah ataupun dia tidak pergi berjemaah. Soalan Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslimat namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ni kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila datang Aidul Fitri dan Aidul Adha, Nabi Muhammad suruh kami orang-orang perempuan ni keluar pergi sembahyang raya sama. Dan pergi itu pula Nabi Muhammad tidak bataskan kepada orang-orang yang tidak datang bulan. Bermaksud kalau orang datang bulan pun pergi juga. Orang yang datang ada nifas pun pergi juga. Anak-anak dara pergi. Anak-anak gadis pergi. Nabi Muhammad galakkan. Cumanya bila orang perempuan tu haid, jangan sembahyang lah. Orang perempuan yang datang nifas tu dia tak payah sembahyang lah. Tapi dia pergi juga untuk meramaikan solat hari raya. Maksudnya kalau orang perempuan yang nak pergi sembahyang raya ramai-ramai tu dibolehkan. Cuma beza. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang raya ni tengah padang. Kita ni sembahyang raya kat dalam surau, dalam masjid. Tu beza Zaman Nabi Muhammad sallallahu baca dalam kitab Syed Sabiq Fiqh Sunnah. Dia sebut dalam kitab tu Nabi Muhammad sallallahu ni seumur hidup sembahyang raya dekat masjid sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kita setakat ni dah hidup lama hidup ni tak pernah sekali pun sembahyang raya kat tengah padang. Sembahyang raya mesti dekat seorang masjid sebenarnya yang sunnah sembahyang raya ni dekat tengah padang. Sebab tu orang perempuan boleh pergi, tak jadi masalah. Dia pergi tiba-tiba ada pula pasar-pasar, tak apa dia pergi meramaikan walaupun duduk kat pasar. Dia sembahyang raya ni tak beban Kita kena ingatlah sembahyang raya ni nak sembahyang seorang pun boleh. Dia bukan sembahyang Jumaat. Dia dok faham sembahyang raya macam sembahyang Jumaat. Dia dok faham sembahyang Jumaat 40 orang mustautin. Dia sembahyang raya pun 40 orang juga. Salah, tak betul Sembahyang raya dia seorang pun boleh. Tapi kalau kau sembahyang raya seorang, janganlah khutbah. Kalau kau sembahyang raya seorang, lepas tu kau khutbah, siapa nak dengar khutbah kau? Tak ada. Sebab khutbah tu sendiri tu sunat. Faham Tu sembahyang raya. Tapi sembahyang raya tu sendiri kalau buat seorang boleh, tak jadi masalah apa pun. Dan buat dekat tengah padang, tu yang terbaik lah. Ana duduk kat Pakistan, Ana tak pernah sembahyang raya dekat masjid lah. Selama belajar Pakistan. Selama belajar di Mesir pun tak pernah sembahyang raya dekat masjid, tak pernah. Sembahyang raya memang kat padang. Ini memang amalan dekat negara Arab. Kat Malaysia tak, kita buat dekat surau masjid. Sebab apa? Baru pakai baju raya, takut-takut hujan. Tengah sembahyang hujan tu habis baju raya hari ni. Tu salah dia kan. Tapi walau bagaimanapun dasar, tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyatakan, Nabi Muhammad sendiri amankan sembahyang tengah padang, maka tidak heran Nabi Muhammad galakkan kita bawa perempuan-perempuan pergi sembahyang raya sama. Aidul Adha, Nabi suruh bawa sekali binatang-binatang korban. Ambil kau. Bawa sekali binatang korban. Bahkan binatang ternakan yang kita tak nak korbankan dia, tapi untuk nak nampak kemeriah, Nabi galakkan bawa juga. Kita ternak lembu, tapi kalau ternak babi jangan bawa babi pula. Lagi ambil orang lain. Tapi nak cerita je bawa, sunat bawa. Nampak meriah. Tu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak buat lah. Anda pun nak cadang, kalau ada orang boleh buat baguslah. Kalau lah raya Aidil Adha akan datang lah. So, jemaah kita surau ni, kita tengok rasa macam lambat, susah nak hujan ni. Kalau hujan pun petang kot, ataupun tak hujan 3-4 hari ni. Contohlah kan. Kita buat tengah padang sekali. Ambil kau. Wow, canggih. Kan? Orang bisa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga dia. Lepas tu orang buat kat surau tu, sunnah sekali dia buat. Dia ambil sunnah sekali. Kita ambil sunnah biasa-biasa. Kan? Tengoklah macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Tak? Yang seterusnya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada sebut, kalau sekiranya orang perempuan meminta izin daripada suaminya untuk nak pergi ke masjid, suami wajar izinkan. Kalau suami itu tidak mengizinkan orang perempuan yang minta izin dengan dia, isteri dia untuk pergi ke masjid, dan dia tidak izinkan, tindakan itu kategori sebagai tidak wajar, tak bagus. Faham tak?
Maksudnya orang perempuan pergi masjid, dia cakap, bang nak pergi masjid ni, pergilah, pergi, bagus. Yang tu memang digalakkan. Benda tu memang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Hadis itu Imam Bukhari riwayat. Nabi Muhammad kata, izasta'zanakum nisa'ukum bilaili ilal masjid fa'zanu lahunna. Nabi kata, kalaulah perempuan kamu, isteri kamu, dia minta izin dengan kamu waktu malam untuk nak pergi ke masjid, maka Nabi kata izinkan kepada mereka. Waktu malam pun kalau dia orang minta izin nak pergi masjid, Nabi suruh izinkan. Siang lagi-lagilah kena izinkan. Faham jadi Islam ni tak rigid lah. Islam ni dia tak adalah anti perempuan, tak. Dia tak anti perempuan. Selangor antara negeri yang terawal, bukan antara, semestinya negeri yang terawal melantik orang perempuan jadi hakim mahkamah syariah. Selangor. Fatwa yang mula-mula sekali keluar Pening. Tapi Pening tak lantik orang perempuan jadi hakim lagi. Dia dalam Malaysia ni ada majlis fatwa kan. Majlis fatwa Pening, majlis fatwa Kedah, majlis fatwa Perlis, majlis fatwa Selangor. Negeri yang keluar fatwa mula-mula sekali orang perempuan boleh jadi hakim mahkamah syariah ni Pening. Lepas tu diikuti oleh Sarawak. Lepas tu diikuti oleh Perlis. Selangor lambat sikit buat keluar fatwa. Tiba-tiba Selangor buat keluar fatwa orang perempuan boleh jadi hakim, dok tak lama lantik semua orang hakim perempuan. Canggih Selangor ni. Kan? Sebenarnya bila kita semak, kenapa ada orang kata tak boleh? Kenapa orang kata boleh? Bila kita semak, rupa-rupanya perdebatan tentang hadis Nabi SAW kata yang tak boleh tu pun tak berapa nak kuat juga. Yang kata tak boleh tu. Dan bila kita tengok asas keperluan pada zaman sekarang adalah wajar kita izinkan orang perempuan untuk jadi hakim mahkamah syariah. Sebab apa? Ana ni ada kes kat mahkamah syariah lah. Kes. Tapi kes aku ni tak ada melibatkan khalwat apa, tak ada. Mahkamah syariah khalwat apa Ustaz, bukan cerita tu. Aku ada cerita lain lah. Apa dia, itu cerita kat luar lah. Cerita karut-karut ni aku tak terlibat lah. Anak ni ada kes mahkamah sivil, ada mahkamah syariah. Itu lebihnya aku ni. Orang lain ada kes mahkamah syariah, sivil tak ada. Yang orang lain pula kes mahkamah sivil, syariah pula tak ada. Aku dua-dua dia. Anak ada kes. Anak pergi kat mahkamah syariah bila ada kes. Anak rasa ada rahmat juga bila anak ni ditangkap dalam kes kesalahan mahkamah syariah. Baiknya adalah kita baru tahu apa yang berlaku kat dalam mahkamah syariah. Bila kita ditangkap atas kesalahan mahkamah sivil, kita tahu apa yang berlaku dalam mahkamah sivil. Antaranya bila anda pergi kat mahkamah syariah ni, anda perhati pendakwa-pendakwa raya selalunya berhujah menggunakan hadis-hadis palsu. Baru aku tahu. Sebelum ni aku tak pernah tahu. Sebab kan kes anda bila kita datang, dia bukan kes kita je, ada kes-kes yang lain juga. Selalunya kes pernikahan lah. Dia ada dalam kes kat mahkamah syariah ni yang selalunya bercerai satu. Yang keduanya kahwin dekat Siam. Itu paling banyak. Naik seorang kahwin Siam, bang kedua kahwin Siam, naik tiga kahwin Siam. Ni apa kahwin kat Siam saja ni? Dan selalunya memang poligami. Poligami. Kan? Dia punya denda 3,000 dan anda selalu dengar lah. Orang yang nak kena denda tu selalu dia kata minta lah kurang. Saya ni gaji tak berapa ada. Pandai. Lepas tu hakim ni pula kadang-kadang yang mulut yang agak boleh tahan. Kahwin dua boleh. Jahat sangat mulut tu. Ada hakim nakal-nakal ni ada. Jadi bila kita pergi ke mahkamah syariah, kita tengok bincang, kadang-kadang ada berhujah tu baca hadis kata, hadis palsu ni. Maksudnya pendakwa rakyat tu sendiri tak cermat. Faham tak? Kita pun tahu ni kelemahan satu. Lepas tu kita pergi tengok perbicaraan, kadang-kadang kes itu tertangguh-tangguh sampai melibatkan sampai 6 tahun. Ada? Kes perceraian tertangguh sampai 6 tahun. Boleh bayang ke orang dah bercerai 6 tahun, mahkamah tak selesai. Lepas tu dia nak kahwin dengan lelaki lain tak boleh. Boleh faham? Boleh bayang? Ni berlaku tak? Kita tahu ni kelemahan-kelemahan berlaku dalam mahkamah syariah. Jadi banyak benda kita belajar. Dan ada juga kadang-kadang kes-kes tertentu pendakwa raya dia adalah perempuan. Laki tak ada. Hakim laki. Lepas tu dia punya yang tukang baca tu kan, pembaca pembaca kesalahan pun perempuan. Lepas tu pendakwa raya pun perempuan. Bila kita masuk, aku laki, aku punya lawyer laki, hakim laki, 3 orang. Yang lain semua perempuan. Kalau orang perempuan lagi ramai kat mahkamah syariah, tidak hairan kita kena lantik orang perempuan jadi hakim mahkamah syariah. Sebab orang lelaki tak ada, Syekh. Orang lelaki ni, dia pergi universiti tu, kalau kita tengok fakulti pengajian Islam, perempuan lelaki ramai ada lelaki. Fakulti pengajian Islam tu kan, yang belajar nak jadi hakim ni, yang belajar nak jadi peguam ni, yang ramai tu perempuan berbanding lelaki. Dia orang yang belajar boleh jadi hakim, tak belajar tak jadi hakim.
Jadi tak pelik Selangor ambil inisiatif lantik orang perempuan jadi hakim. Alhamdulillah, pada anda ni progresif lah. Berani mengeluarkan satu berani untuk buat satu benda yang luar daripada kebiasaan. Lebih-lebih lagi disebabkan hakim tak ramai lah, banyak kes yang tertangguh. Jadi kemaslahatan manusia jugalah. Begitu insya-Allah. Jadi kita tengok dalam hadis Nabi, hadis tak rigid. Nabi Muhammad dia tak pernah gambarkan orang perempuan ni kita kena diskriminasi, dia tak. Itu Islam Hadis Nabi Muhammad SAW itulah yang diajar di dalam Al-Quran. Cuba bila kita tengok hadis ni, kata Aisyah, kalaulah Nabi Muhammad tengok apa yang orang perempuan buat, sudah pasti Nabi Muhammad dia akan larang orang perempuan di atas masjid. Kenapa? Bila kita fikir-fikir, kita semak, rupa-rupanya larangan Nabi Muhammad ni berfaktor, bukan secara mutlak. Iaitu orang perempuan ni kadang-kadang dia naik atas masjid tu, dia pakai minyak wangi, punya wangi tu kira dia seorang, satu surau tu tenggelam dengan wangi dia. Yang tu yang dimasukkan dengan larangan Nabi SAW. Orang perempuan dia nak pakai minyak wangi ni tak salah, pakailah. Tapi janganlah pelik sangat bau dia. Ada orang kata orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Siapa kata? Jangan lagu tu Syekh. Orang perempuan boleh pakai minyak wangi tau. Orang perempuan ni ada minyak wangi style orang perempuan. Orang lelaki dia ada minyak wangi style orang lelaki. Kalau kita ni suka berbual dengan orang jual minyak wangi, kita boleh tahu. Orang tukang jual minyak wangi dia boleh cerita, ni minyak wangi lelaki, ini minyak wangi perempuan. Kita ni tak rembat dah. Pergi tengok minyak wangi Maidin, rembat pakai. Tak tahu tu untuk lelaki untuk perempuan. Begitulah kan. Ni minyak wangi ni dia ada orang yang mahir bidang tu dia boleh ceritalah. Jadi orang perempuan dia pakai minyak wangi yang sampai menarik perhatian, yang tu yang dikatakan larangan. Tapi kalau dia pakai biasa tu yang tak jadi tarikan, maka itu tak termasuk dalam larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham Jadi yang Nabi Muhammad tak bagi itu adalah merujuk kepada tarikan. Kalaulah dia orang naik atas masjid jadi tarikan kepada orang lelaki, yang itulah yang dimasukkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak ada tarikan, makanya dia tidak termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ni yang ni memang perempuan lawa-lawa sangat ni. Mari seorang artis dia datang tu, orang tak tengok dah lain, tengok dia. Yang tu tak nak bagus lah tu. Contoh tu hukum ni insya-Allah. Hadis ni yang kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya soalan tak? Sini ada soalan ni. Sila dulu. Sila Haji. Di tahun ni besar kemungkinan Arab sama sini raya haji lain hari lah. Jadi macam mana bila kita nak puasa sunat Arab? Susah juga nak jawab tu. Malaysia ni tak tahu jadi isu yang sama timbul. Alright, selalu orang kata Aidul Adha ni tengok anak bulan, tak tepat. Sebab Syawal tu tengok anak bulan sebab dia berlaku pada satu hari bulan Islam. Raya Aidil Adha ni dia bukan berlaku pada satu raya Islam, bukan satu bulan Islam. Dia berlaku 10 hari bulan lah. 10 Zulhijjah 10 Zulhijjah ni bukan anak bulan, atuk bulan pun kita nampak. Sebab tu bila kata Aidil Adha tengok anak bulan, tak sekolah mana mat ni. Dia bukan tengok anak bulan, dia kena tengok tu Arafah tu. Faham Dia kena tengok tu kat sana. Kalau orang tanya anak, pada anak kena tengok apa yang berlaku di Mekah lah. Jangan tengok kepada hari bulan tu. Faham cuma kita tak nafikan. Ada pandangan tu dia melihat kepada kiraan pada 10 Zulhijjah berdasarkan kepada raya di sesuatu tempat. Tapi kalau anak secara peribadi, anak lebih cenderung melihatlah apa yang berlaku di Mekah. Sebab penilaian raya itu adalah dilihat kepada sana. Itu anda punya pandangan lah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain tak? Ada seorang kawan tanya, kalau makmum masbuk rakaat kedua solat subuh, perlukah kunut sekali lagi? Dia ni datang sembahyang subuh agak lewat. Jadi dia datang tu rakaat kedua. Dan dia ni rokok rakaat kedua, sami Allah liman hamidah, dia pun kunut sekali dengan Pak Imam. Persoalannya timbul pada rakaat bila bagi salam dia tambah satu lagi rakaat. Bila tambah satu lagi rakaat, dia ni akan rokok pula kan? Dia akan i'tidal. Okey, kali kedua tu apakah dia kena kunut subuh lagi ataupun tidak? Jawabnya tetap sunat kunut subuh. Faham? Tetap sunat kunut subuh. Sebab apa? Sebab kunut subuh ni dia mesti berlaku pada rakaat yang kedua. Kunut subuh mesti berlaku pada rakaat yang kedua. Dan tu yang kita kunut kali pertama tu sebab kita ikut Pak Imam. Pak Imam tu bila dia kunut kita kena ikut dia. Isu ni bukan kita nak kunut subuh sangat. Kita hari tu terpaksa ikut Pak Imam. Itu poin dia. Tiba-tiba kita berada pada rakaat kedua, maka kita sunat juga kunut. Faham Walaupun kita dah kunut lah kali pertama.
Kunut yang pertama tu bukan kita nak kunut sangat. Kita kunut yang pertama tu sebab kita dah terikut dengan Pak Imam. Yang kunut kedua tu, yang tu yang kita nak tunaikan maksud sembahyang subuh. Begitu. Satu. Yang kedua. Okey, soalan saya nak tanya berkenaan dengan korban boleh lebih dari 7 bahagian untuk lembu berlandaskan kepada hadis ya Allah, ini korban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban. Dia korban ni kalau lembu dia mesti 7 bahagian, tak boleh lebih Masalah doa Nabi SAW itu adalah menjadi amalan yang digalakkan apabila kita ni lepas daripada korban kita baca doa. Hadis tu jugalah menjadi dalil bahawasanya kita boleh korban untuk orang yang dah mati sebenarnya. Ana semalam ada orang tanya, ana ada tulis kat Facebook tu, ana quote kitab lah dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi dan satu lagi dalam kitab Al-Minhaj Imam Nawawi juga. Dia secara terang-terangan mengatakan kita boleh korbankan untuk orang yang dah mati, tetapi dengan syarat jika orang yang sebelum mati itu dia memberi wasiat. Dia memberi wasiat, maka kita sembelihkan korban untuk orang yang dah mati itu boleh. Okey, apa hujah mengatakan boleh? Sebab doa Nabi SAW semasa sembelih korban. Nabi doa, terimalah korban aku ni, korban Muhammad dan juga korban ahli keluarga Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad tu tanpa dibataskan kepada orang yang hidup dan juga orang yang dah mati. Faham tak? Jadi atas alasan itulah menyebabkan Imam Nawawi mengatakan kita boleh sembelih korban untuk orang yang dah mati. Cuma timbul masalah lebih kadar 7 bahagian. Seekor lembu nak rembat sampai 9 bahagian. Ana tak tahu, ana tak pernah jumpa lah. Wallahu a'lam lah. Kalau ada tu, ana pun nak tengok gak kitab mana Tapi setakat ana belajar ni, ana tak pernah jumpa lah. Ana tak nafikan mungkin ada orang jumpa. Mungkin mungkin jumpa tu, kalau yang jumpa tu tolong tunjuk kat ana pun nak tahu. Tapi kalau tanya ana secara peribadi, ana kata tak ada lah. Setakat ni, dia tak boleh lebih. Saja-saja, seekor lembu nak rembat sampai 10 bahagian. Kalau boleh lebih 7 bahagian, nanti orang sembelih lembu seekor, dia nak 14 bahagian. Oh, jimat banyak. Kan? Jadi kalau ada nas tu kita nak tahulah. Setakat ni kita tak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis dah, wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya sini? Tak ada, bagus. Cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma razaqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami di dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.